What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Okay. Aku rasa this will be my last video untuk misteri Oden ni, okay? Pasal aku rasa masuk video ni je dah 5 video kot aku cerita pasal Oden ni. So dalam video ni aku nak bersembang lagi pasal misteri kemunculan semula Oden. Tapi sebelum ni video aku yang lepas mengatakan yang Oden tu adalah The Lurking Legend. So macam ni, yes, aku stick dengan jawapan aku, The Lurking Legend tu kalau antagonis adalah Shiki, kalau protagonis will be Oden. Dan berkenaan misteri Oden ni pula, kalau dia betul-betul masih hidup, aku dah keluarkan jawapan dia. Dan dalam video kali ni aku nak bercerita kalau Oden tu adalah fake. Okay, so aku dah prepare siap-siap jawapan dia kalau Oden itu adalah fake. Dan dalam video ni aku akan menjurus dan menumpukan hanya kepada satu jawapan sahaja. Dan korang boleh nilai jawapan aku tu, dan korang boleh komen kat bawah. Alright, no, bukan aku tak ada pendirian, it just, yelah sekarang ni masih lagi 50-50 kan. Betul ke Oden tu hidup atau dah mati, dan Oden yang muncul tu adalah fake. So this is my answer. If Kozuki Oden adalah fake. And semalam aku ada upload video untuk segmen What Up Anime yang bertajuk Calon-Calon Wizard King seterusnya. And speaker tu nama dia Fazrul. So dia ada channel dia sendiri yang bernama PK Studios. Jangan lupa untuk subscribe, okay? Alright, let's proceed with the theory. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Oh gadingnya, enaknya dimakan begitu saja. Oh gadingnya, enaknya dimakan. Dari kilang roti Amerika yang pertama di Malaysia. Semenjak kemunculan Oden dalam chapter 1007, kita boleh tengok banyak gila teori-teori yang dikeluarkan oleh fan One Piece. Ada yang kata Oden tu hidup lah, ada yang kata Oden tu fake lah, dan yang kata Oden tu hidup siap keluarkan teori lagi macam mana Oden boleh survive semasa hari eksekusi dia direbus. Yang mana pada aku, teori-teori tu semua sangat-sangat menarik dan aku sangat-sangat respect each and every single one of the theories yang dikeluarkan. So berbalik kepada penyataan aku tadi, if and only if Kozuki Oden yang muncul dalam chapter 1007 adalah fake, my final answer will be that fake Oden actually adalah Onimaru. Alright, sebab yang pertama adalah sebagaimana yang kita tahu dalam chapter 953 di muka surat terakhir, Onimaru berkemampuan untuk transform untuk menjadi manusia yang dia gelarkan diri dia sebagai Gyukimaru. Ironinya, the word transform kat sini seolah-olah menjadi keyword atau hint Oda dalam chapter 1007 baru-baru ni. Sebagaimana yang kita dapat lihat dalam chapter terbaru ini, perkataan transform seolah-olah sengaja di-highlight oleh Oda berkali-kali, which is yang pertama, proses transformasi bos Hyogoro dan bos Omasa ke bentuk Ice Demon, dan kemudiannya kembali transform ke bentuk asal, transformasi Queen ke bentuk Brachiosaurusnya simply disebabkan dibengang dengan kata-kata waiters dan pleasures, transformasi Chopper ke bentuk Monster Point-nya, transformasi Momonosuke ke bentuk naganya simply disebabkan dia rasa yang dirinya tak berguna. Yes, I know kalau kita follow sangat-sangat clue-clue ni, takut nanti kita terperangkap lagi dalam Odanism trap. But for me, kali ni these are not the Odanism, but these are the hint ataupun clue untuk teka-teki pasal misteri kemunculan semula Oden ni. Kedua adalah
berkenaan asap yang muncul dekat lantai tu. So dalam page terakhir muka surat 953 tu, kita dapat melihat yang apabila Gyukimaru telah transform menjadi ke bentuk Onimaru balik, kita dapat saksikan asap-asap di atas tanah. And again, dalam final chapter kali ni pun kita boleh nampak ke atas lantai berasap-asap. Lepas tu fakta pasal jubah dia tu aku rasa tak bolehlah diterima. Alah, pasal Oden punya short skirt tu lah. Kan dalam chapter terbaru ni Oden muncul dengan jubah samurai yang menutup aurat. Tapi sebelum ni Oden dedahkan aurat dia. Pada aku sebenarnya ada je masa Oden pakai jubah samurai panjang yang menutup aurat ni. Dalam chapter 962 kan Oden pakai jubah panjang tu. Alright, ketiga, dalam chapter 1007 baru-baru ini Oda menjudulkan chapternya sebagai Tanuki-san. So aku yakin ramai di kalangan fan One Piece percaya bahawa Tanuki-san itu merujuk kepada Chopper. But what if Tanuki itu sebenarnya juga adalah clue yang Oda selitkan dalam chapter tersebut untuk merujuk kepada Onimaru? Okey, apa sebenarnya maksud Tanuki ni? Semalam aku ada kaji sikit pasal maksud Tanuki ni dalam Wikipedia. Wikipedia mengatakan Tanuki sebenarnya adalah the Japanese raccoon dog yang merupakan subspesies kepada Asian raccoon dog. Sejak ancient time lagi, Tanuki menjadi haiwan legenda yang terpenting dalam Japanese folklore. Haiwan legenda ini terkenal dengan sikap periangnya, nakalnya, pakar dalam penyamaran dan merubah bentuk. So berkemungkinan dalam chapter ini sebenarnya apa yang Oda cuba highlightkan adalah Tanuki itu sendiri, which is seekor haiwan mythical masyarakat Jepun yang mampu berubah bentuk. Dan as far as I concern, lepas chapter ini dikeluarkan, perkara yang menjadi perbualan hangat bukanlah pasal Chopper yang berjaya merawat pesakit-pesakit Ice Demon pun. Tapi apa yang menjadi perbualan hangat adalah kemunculan semula Oden. Tapi kenapa Oda letak tajuk sebagai Tanuki? Dan apa yang menariknya, dalam panel ini jelas terpampang Chopper cakap yang dia bukan Tanuki pun dan menampak Queen sampai semua orang jadi takut. Marco, Pleasures, Boss Yatape, Boss Ocho, Boss Hyogoro dan X-Drake. So kalau tajuk chapter 1007 adalah Tanuki dan Chopper sendiri nafikan dengan jelas sambil menampar yang dia bukan Tanuki. So siapa sebenarnya Tanuki tu? Yang pakar menyamar dan berubah bentuk? Atau apa yang Oda cuba nak sampaikan adalah sebenarnya tajuk Tanuki adalah gimmick semata-mata. Tak ada kena-mengena dengan haiwan Tanuki tu sendiri pun. Cuma apa yang nak di-highlightkan adalah kemampuan Tanuki itu. Sebagaimana yang kita tahu, Chopper bukanlah Tanuki, tapi seekor reindeer yang mampu transform. Begitu jugalah dengan Onimaru yang bukanlah Tanuki, tapi juga mampu untuk transform. Sekarang baru aku bebas dari Odanism. Aku tak cakap Chopper adalah Tanuki dan aku pun tak cakap Onimaru adalah Tanuki. But kemampuan yang dimiliki oleh seekor Tanuki itu ada pada kedua-dua haiwan ini, ada pada Chopper dan ada juga pada Onimaru. Pasal kalau kita tengok dalam chapter-chapter sebelum ni pun tak payah jauh. Kita tengok start dari chapter 1000 je sampailah chapter 1006. Semua tajuk reflecting isi dalam chapter tu. Contohnya chapter 1000 bertajuk Straw Hat Luffy dan memang watak Luffy pun di-highlightkan. Chapter 1001 bertajuk The Decisive Battle of Monster on Onigashima dan memang dalam chapter tu Kaido ada sebut pun pasal monster. Chapter 1002 bertajuk Empress versus the New Generation. Yang ni tak payah nak cerita lah. Memang jelas kita boleh nampak the whole chapter cerita pasal perlawanan dorang je. Chapter 1003 bertajuk The Night Reflected on a Go Board. Yes, dalam chapter ni kita dapat melihat memang ada Go Board dan jumlah buah putih dan buah hitam ke atas papan Go tu memang reflect peperangan Onigashima ini. Chapter 1004 bertajuk Kibi Dango dan yes, kita boleh tengok Kibi Dango diagih-agihkan untuk disuap. Chapter 1005 bertajuk Devil Child yang merujuk kepada Nico Robin. Chapter 1006 bertajuk Hyogoro the Flower. Yes, memang sesuai sangat pun. Memang kita dapat melihat kekuatan sebenar Hyogoro dan mod obesity-nya. Dan Hyogoro sendiri kat last panel mention Hyogoro the Flower bla 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 lah. Tapi dalam chapter 1007
1007 ini bertajuk Tanuki-san, sedangkan Chopper menafikan dan berkata dia bukan Tanuki. So maybe this is the hint that Oda cuba nak sampaikan kepada kita bahawa aku bukan nak cerita pasal Tanuki pun. Sebenarnya aku nak cerita pasal kemampuan Tanuki yang ada pada Chopper dan ada juga pada Onimaru. Alright, keempat, berbalik kepada penyataan tadi. Onimaru indeed is not a Tanuki. Itulah dia perangkap Odanism. Then, this jenis haiwan apa? Again, dalam chapter 953 muka surat 6, Kawamatsu menjelaskan bahawa Onimaru adalah haiwan sejenis koma kitsune, which is koma singa, kitsune musang, which is sejenis haiwan mythical macam koma inu juga, which is koma singa, inu anjing. Dan menariknya, buah devil Katarina Devon juga diberikan nama sebagai mythical Inu Nomi model Kyubi no Kitsune, atau bermaksud musang berekor 9. So kat sini menutup rapatlah teori bahawa fake Oden yang muncul ini adalah Katarina Devon. Satu, Onimaru ni tak perlu makan buah devil pun untuk transform, sebab dia sememangnya adalah mythical Kitsune atau musang mythical, yang mana keupayaannya sama juga macam buah devil Katarina Devon, mythical Kyubi no Kitsune. Kedua, kalau kita nak cakap Katarina Devon datang Onigashima pun, macam mana dia nak masuk? Onigashima kan sekarang tengah terapung, dan kalau korang perasan, kedua-dua event ni berlaku serentak, iaitu event persidangan Reverie dan pemberontakan di Onigashima. And now Reverie dah habis bersidang lah for sure, dan event berita buruk Sabo pun dah berlaku, dan lepas tu Blackbeard cakap nak keluar pergi ambil sesuatu tu. Pada aku logically, Blackbeard takkan dengan pantas dan mudah dapat sampai ke Onigashima punya. Nak masuk Wano pun jenuh. Tengok anak-anak Big Mom sampai sekarang tak muncul-muncul. Alright, yang kelima adalah berkenaan last panel dalam chapter 1004 tu. So disebabkan aku cakap fake Oden yang muncul tu adalah Onimaru, so berkemungkinan Onimaru datang dengan Hiyori. And yes, last panel kat sini sebenarnya adalah Hiyori. Yap. Kan bau huang report dekat King bagi tahu yang dia nampak 10 orang. Yes, memanglah 10 orang. 9 Red Scabbard termasuk seorang Hiyori. Jadilah 10 orang. Habis tu Onimaru kan binatang. Alright. Dekat muka surat kedua terakhir, kita boleh melihat yang Kawamatsu tertanya-tanya siapa yang merawat luka dorang. So aku rasa orang yang merawat luka The Red Scabbard kat situ adalah Hiyori. Sebab dalam chapter 938 dan 939, orang yang merawat luka Zoro dengan baik adalah Hiyori. Pada aku agak parah juga sebenarnya luka si Zoro tu masa lawan Kamazo aka Killer The Pleasures kan. Dan kalau kita tengok dalam chapter 2 pun, cara Hiyori rawat Zoro memang nampak macam terror. Dan kalau kita tengok balik dalam chapter 1004, kita boleh tengok kat sini nampak macam bayang-bayang orang sedang merawat Kinemon. Dan kita tahu bayang-bayang tu bukannya Oden, pasal kita tahu Oden ni tinggi dia macam mana. Dan dalam chapter 939 muka surat 7, kita dapat melihat dialog Hiyori kat sini yang mengatakan dia nak jumpa dorang The Red Scabbard, tapi takut ganggu dorang pula kalau pergi jumpa sekarang, dan nak tunggu lepas final battle je. Dan menariknya kat muka surat ni, lepas Zoro bagi tahu yang Nekomamushi dan Inuarashi still hidup lagi, kita dapat melihat yang Hiyori berjaya menahan air mata dia dan hampir-hampir menitiskan air mata. So sebab itulah aku rasa yang siluet ni adalah Hiyori. Sebab bila dia dengar yang Nekomamushi dan Inuarashi masih hidup pun dia dah nak menangis. Ini kan pula dapat berjumpa sendiri dengan hero dia, dan jumpa dorang pula dalam keadaan cedera parah macam tu. Sebab tu dalam last panel ni, Hiyori finally menitiskan air matanya. So gang, that's all I have untuk video kali ni. So apa pandangan korang? Jangan lupa tinggalkan pandangan korang di ruangan komen. Okay, kita bincang sama-sama. So these are all my opinion. Kalaulah the lurking legend is protagonist, so it will be Kozuki Oden. Kalau antagonis, it will be Shiki. Dan kalau Oden yang muncul dalam chapter 1007 adalah fake, so it will be Onimaru. These are my final answer. Alright gang, before I end, sedikit
renungan. Berani bukanlah setelah dalam hati seseorang tidak ada rasa takut kepada sesiapa, atau setelah dalam hati seseorang tidak ada rasa takut kepada apa-apa. Berani adalah penilaian terhadap apa yang seseorang itu inginkan, dambakan, impikan, mahukan. Yang lebih penting dari apa yang seseorang itu takutkan, kena berani untuk berjaya, kena berani untuk capai impian, kena berani untuk jadi bijak, kena berani untuk jadi kaya, kena berani untuk belajar, kena berani untuk gagal, kena berani untuk bertindak, kena berani untuk mula balik. Dan bila kau rasa macam boleh ke, nanti orang kata apa pula, aku orang kampung, aku malu, aku biasa-biasa je, kena berani. And remember, success is not final, failure is not fatal, it is courage to continue that counts. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi